Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hadi kerana dapat meluangkan masa anda bersama dengan saya untuk saya temu bual tentang perniagaan Hadi semasa COVID dan semasa hari biasa. Okay, so soalan saya yang pertama untuk Hadi, bilakah perniagaan Yongtafu Family Hadi ditubuhkan? Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, perniagaan Yongtafu saya ditubuhkan pada tahun 2004 lah. 2004 tu dinamakan nama kedai saya dinamakan sebagai Yongtafu Solehah. Yongtafu Solehah tu merupakan nama moyang saya. Moyang saya Tok Solehah belah mak saya lah kan. Maksudnya kepada ayah, panggil tu ibu kepada atuk saya yang dulu dia datang meneroka tanah di tempat perniagaan saya itu dan dinamakan sebagai Yongtafu Solehah. Nama yang sangat sedap lah, nama Islamik kan Hadi kan, nama yang agak macam Islamik sikit. Okay, so soalan yang kedua, pada umur bilakah Hadi bekerja di kedai Yongtafu yang ditubuhkan oleh family Hadi ini? Ayah saya dia melatih saya sejak dari sekolah rendah lagi. Masa saya umur 7 tahun, masa saya darjah 1 sampai umur saya darjah 3, 10 tahun macam tu, saya dibawa ke kedai kan. Waktu malam tu saya bawa ke kedai kan. Saya kalau melihat macam mana ayah saya berniaga apa semua. Waktu tu saya kecil lagi lah kan, nak buat kerja pun tak pandai lagi kan. Saya melihat macam mana berniaga ayah saya buat bekerja, ibu dan ayah saya bekerja apa semua waktu tu di kedai saya, Yongtafu saya lah kan. Lepas tu start umur saya darjah 4, 10 tahun ke 12 tahun tu saya dah mula tolong ni lah, ibu dan ayah saya kerja-kerja di kedai lah kan, angkat pinggan, basuh pinggan apa semua waktu tu. Tapi time tu saya tak pandai lagi motong kan, potong apa semua. Budak-budak lagi waktu tu kan. Tapi start umur saya sekolah menengah, ayah saya beri kebenaran untuk saya cuba serve motong Yongtafu kan. Seperti kita tahu kan, kalau Yongtafu ni barang-barang sulimi apa semua kan, memerlukan kemahiran memotong. Kalau jari tangan kita kaku tak biasa motong pun masalah juga kan. Jadi start saya sekolah menengah, saya dah tak bila hujung minggu tu saya bantu ni lah ayah saya berniaga di itulah, di kedai saya di Darus Solehah macam mana. Okey Hadi, seperti yang kita tahu, di setiap perniagaan kita mesti ada tugas-tugas untuk setiap pekerja-pekerja. Okey, saya nak tanya Hadi, siapakah yang membuat kuah Yongtafu di kedai Hadi tu? Okey, Yongtafu ni pada asalnya ia resepi mak saya. Resepi mak saya masa tahun 2004 lah kan. Kami buat kuah Yongtafu sendiri. Tapi pada waktu tu, trend ketika itu, kita tak dapat lagi resepi spek yang sebetulnya. Spek kuah yang seperti bilangan gulanya, bilangan cilinya kan. Masa awal-awal berniaga dulu, kadang-kadang terpedas lah kan, budak-budak tak boleh makan. Kadang tak pedas langsung, tak ni lah. So kita tak dapat lagi spesifik resepi yang ni. Lepas tu tak lama-lama kemudian kita dah ada khas punya spesifik punya resepi. Dan sekarang ni kita hanya ikut resepi itu sahaja kan. Dia kuah saya ni tidak berapa pedas, tidak berapa manis, and sedap lah. Alhamdulillah setakat ni semua yang pergi dan makan di kedai saya banyakkannya komen pasal kuah saya lah kan. Cakap kuah saya ni lain daripada ini sendiri, feedback bekas makan sendiri lah kan, lain daripada yang lain apa semua, dari segi kepekatannya apa semua kan. Jadi sekarang ni ilmu resepi kuah Yongtafu tu telah diturunkan kepada
saya dan juga abang saya, ya. Jadi buat masa sekarang ni, mak saya dah tak ada masak dah kuah tofu, sebab ilmu tu dah turun kepada kami. Yalah kan, sebab buat kuah tofu ni pun satu benda yang renyah juga kan. Masa lebih lagi kan waktu masa dia nak memekat tu kan, bagi dia pekat kuah dia apa semua, memang berat lah, agak renyah lah juga kan. Dia tak susah tapi agak renyah lah kan kerja dia apa semua. Jadi tugas buat kuah tofu ni sekarang diserahkan kepada saya dan juga abang saya. Itulah. Oh, sangat menarik Adi. Soalan saya seterusnya Adi. Dalam sesebuah kita dalam kehidupan kita, kita mesti ada satu orang yang inspirasi buat kita, macam role model lah berita. Siapa role model Hadi yang Hadi boleh buat dia sebagai inspirasi untuk Hadi kejayakan bidang Hadi dalam perniagaan? Okey. Yang jadi role model kepada saya untuk cuba bidang perniagaan ni ialah ayah saya lah, ya. Ayah saya dia dulu ayah saya ni dia mempunyai kemahiran dalam pengurusan apa semua kan. Sebelum ni ada juga mencemburi. Dia seorang salesman dahulu di Bukit Merah, ya. Salesman di Bukit Merah waktu tu. Sebelum kami buka tofu lah, dia bekerja di Bukit Merah sebagai salesman rumah di bawah Tan Sri Mustafa Kamal waktu tu kan. Jadi dia punya kemahiran dia dalam bidang perniagaan apa semua telah memang jadi satu kemahiran pada diri, kelebihan pada diri dia kan. Jadi saya melihat apa yang ayah saya buat kan, apa semua ketika waktu walaupun dalam ketika down kan, ketika waktu down, waktu keadaan sukar apa semua, dia tak pernah berputus asa. Dia sentiasa mencari peluang, ruang bagaimana dia nak meningkatkan perniagaan ni untuk terus kekal apa semua, nak bagi masyarakat mengenali perniagaan ini apa semua kan. Ayah saya lah kan. Ibu saya pula dia banyak support, memberi idea kepada ayah saya waktu ketika itu apa semua kan. Sebelum Yuan Tofu saya ini dikenali oleh masyarakat, kami boleh dikatakan hidup dalam keadaan yang struggle lah juga kan. Kalau juga waktu tu kita baru satu jenama yang mana orang tak kenal jenama tu apa semua kan. Lah kata saya. Bagus, inspirasi Hadi, iaitu seorang inspirasi untuk ayah, ya, inspirasi Hadi untuk untuk jadi ceburi bidang ayah Encik Hadi tu nampak macam dekat gila dengan Encik Hadi. So, soalan saya yang seterusnya, Hadi, adakah produk yang dihasilkan oleh perniagaan Hadi di Yuan Tofu itu berkhasiat dan berkualiti? Okey, ni satu soalan yang agak sama saya tunggulah soalan ni. Okey, perbezaannya Yong Tofu yang saya jual ni, kami adalah 100% menggunakan produk Bumi Putra, iaitu orang Islam, yang mana iaitu di bawah syarikat Hikmah Food Speciality Sendirian Berhad kan. Mana syarikat Hikmah ni dia mengeluarkan barang-barang surimi seperti fishball, fish cake, apa semua. Dia adalah sebab ketika waktu itu tiada pengusaha Melayu yang menjalankan produk Muslim ini waktu ketika itu kan. Jadi sebab waktu tu kalau yang Tofu orang kata kebanyakan semuanya adalah produk Cina, ya, produk-produk daripada Cina yang mana kita tak tahu macam mana pengendalian dia, kebersihan dia kan. Barangan macam mana mereka tu kadang-kadang memang halal, tiada unsur masukkan bahan-bahan yang haram seperti lemak babi ke apa, tapi kita tak tahu macam mana pengendalian, kebersihan. Sebab dalam Islam ni menuntut kita iaitu carilah carilah yang bersih dan juga halal thayyiban kan. Dalam Al-Quran sendiri kata macam tu kan. Jadi tu salah satu saya punya kelebihan di kedai saya lah. Kami menggunakan produk Bumi Putra Muslim lah, yang insya-Allah lah tiada ragu-ragu dan was-was lah kalau boleh makan kan. Okey, Adi, untuk soalan yang seterusnya, selain cawangan di Taiping, ada lagi ke cawangan Yuan Tofu Hadi ni, family Hadi ni berkembang di negeri-negeri lain?
Okey, dulu pada masa awal kedai saya ada 3 cawangan di Taiping. Lepas tu macam ada masalah sikit, seperti macam masalah pekerja, waktu tu tak boleh nak running apa semua kan. So saya hanya buat satu cawangan sajalah di Taiping kan. Kemudian pada tahun 2018, Pak Su saya, ya belah itu pakcik saya yang belah mak saya lah kan, dia dia cari idea macam mana dia nak run satu bisnes. Dia nak run satu bisnes tu, jadi dia terfikir, dia teringat dekat mak saya, itu kakak dia lah kan, kakak dia yang sulung lah, mak saya merupakan anak sulung kan. Jadi dia tercetuslah idea dia untuk nak buka cawangan Yong Tau Foo di belah Selangor, belah Kuala Lumpur apa semua sana kan. Jadi sejak daripada tu, pertama sekali dia hanya buat satu cawangan saja. Satu cawangan saja di belah Ampang, ya. Belah Ampang, Bukit Antarabangsa. Lepas tu dia promote kan, dia buat kelainan apa semua kan, dia promote dekat belah-belah sana kan, dia mencari artis untuk dia bayar artis untuk buat review makanan dia apa semua kan. Di situ bukan satu ni lah ya, tarikan dan juga buka mata kepada orang ramai lah kan, untuk mengetahui tentang Yong Tau Foo ni. Dan tapi kat sini, kalau kat sana dia tak pakai nama Yong Tau Foo Soleh. Kat sana dia pakai Tepen Yong Tau Foo. Tepen Yong Tau Foo. Dan alhamdulillah setakat ni produk kami telah mengeluarkan frozen. Ya. Syarikat kami sekarang ni telah mengeluarkan frozen lah. Yang mana frozen ni terdapat di kedai-kedai runcit apa semua, di kedai-kedai mat kan, yang kami supply di seluruh panggil tu Kuala Lumpur apa semua. Jadi dari situ orang tak, kalau nak makan tofu tak mesti hanya kena datang kedai dine-in apa semua kan. Kita telah buat satu inisiatif yang mudahkan orang lain untuk lebih kenal produk kita apa semua kan. Kemudian masa yang sama juga saya pun ada supply kuah saya ke belah-belah sekitar Pulau Pinang apa semua, seperti di Bertam, di Kepala Batas apa semua, yang mana mereka menggunakan produk hikmah tapi kuah mereka ambil daripada kami kan. Kita punya transport kita, yang mana lori hikmah, dia ketika menghantar barang pada Taiping, di Taiping seminggu sekali, kemudian dia bawa transit sekali, panggil tu kuah tu ke negeri Pulau Pinang kan, belah di Pulau Pinang. Alhamdulillah lah. Dan juga benda sama yang kedai Yong Tau Foo di sana pun menggunakan barang yang sama seperti kami gunakan, barang hikmah juga kan, barang hikmah food specialties kan. Betul. Okey Adi, ini untuk soalan terakhir. Okey, seperti yang kita tahu, pada waktu sekarang ni kita dilanda oleh wabak COVID-19. Di seluruh negara, di seluruh dunia, kita memang dilanda oleh wabak COVID-19 ni, pandemik COVID-19 ni. So, adakah keuntungan kedai Yong Tau Foo Hadi ni pada musim wabak COVID-19 ni berbeza dengan tiadanya wabak COVID-19? Adakah ada beza dari segi keuntungan? Ada COVID-19 dengan tak ada keuntungan? Tak ada COVID-19, adakah sama keuntungan ataupun tidak? Okey, kalau nak saya cakap keuntungan tu tak banyak, sikit terjejas lah. Kita tak rugi ya, kita berniaga ni, orang dah kenal kita, orang dah kenal produk kita apa semua kan. Kita tak rugi, tapi segi keuntungan tu kurang lah. Kita tak rugi tapi segi keuntungan tu kita kurang sedikit kan, banding kalau hari biasa, keadaan biasa apa semua kan. Macam yang seperti yang melanda tahun lepas, ketika waktu bulan Mac kerajaan isytiharkan lockdown, memang kedai saya tutup 3 bulan waktu tu apa semua. Tapi saya bukanlah hilang pendapatan langsung, sebab dari segi pendapatan tu pun ketika kami ada juga simpanan kami kan daripada perniagaan itu. Jadi dari itulah kami survive apa semua kan. Dan
masa ketika COVID-19 melanda negara kita tu, memang satu kejutan lah kepada semua peniaga-peniaga kecil seperti kami apa semua kan. Sebab benda ni tak pernah berlaku lah. Dah berabad kita merdeka semua tak pernah berlaku lagi. Yang mana negara kita sampai jatuh, bukan negara kita saja, seluruh dunia lah kan, mengalami satu kejutan ni lah kan, dia sebabkan COVID-19 ni. Jadi tapi itu bukanlah sebagai salah satu perkara yang melemahkan untuk kami sebagai peniaga untuk berputus asa apa semua. Kita kena bijak macam mana, cari cara macam mana untuk nak teruskan perniagaan, mencari supaya kita tetap meneruskan perniagaan kita macam biasa apa semua kan, inisiatif yang lain kan. Salah satunya contohnya kami buat COD lah kan. COD sekarang ni kita zaman teknologi kita semakin canggih kan, semuanya berada di hujung jari saja kan. Jadi dengan teknologi yang ada ni kita manfaatkan sebaik yang mungkin kan. Orang kata apa yang dengan teknologi ni saja kita boleh bawa kepada positif dan juga perkara yang negatif kepada diri kita kan. So pada saya tu, walaupun dalam keadaan pandemik COVID ni, ia satu peluang kepada kami untuk mencari macam mana cara untuk terus survive kan. Terus survive dalam keadaan yang agak sukar lah sebenarnya, ya, sebab contoh seperti macam yang baru-baru sebenarnya hanya boleh PKP 2.0 baru-baru ini hanya boleh take away saja, dine in tak boleh kan. So tak banyak sikit, agak sejah. Tapi kita sebagai peniaga kita kena terus berusaha mencari jalan, idea apa semua kan. Sebab dalam Allah sendiri kata dalam Quran, inna ma'al usra fa inna ma'al usra. Dalam setiap kesukaran itu ada kemudahan kan. Jadi kita dalam niaga ni kita banyakkan berdoa pada Allah, mudahkan urusan kita, berusaha ya. Duit, orang kata duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal kan. Kalau kita saja berdoa saja tapi tak ada usaha pun tak boleh juga. Kalau kita berusaha semata-mata saja tapi kita tak ada doa pun tak boleh juga kan. Jadi sepanjang tempoh COVID ni mengajar saya banyak macam-macam perkara lah kan. Bila dalam bidang perniagaan saya, sama saya pun bekerja sambil belajar apa semua kan. Tapi apa yang saya dapat belajar sepanjang COVID melanda ketika COVID melanda negara kita ini, saya dapat tahu macam mana cara dapat idea yang cetusan, idea yang baru macam mana nak menggunakan teknologi yang ada ni untuk orang kenal kita punya perniagaan kita, untuk orang walaupun hanya daripada rumah tapi orang boleh beli produk kita, makanan kita apa semua tanpa perlu datang kedai kita kan. Contohnya seperti kita apply, kita hire kita punya runner apa semua kan. Kita salah satu tarikan lah kan, untuk orang tahu and orang boleh datang makan walaupun tanpa datang ke kedai kita. Itu saja. Yalah, kalau saya di situasi Hadi pun saya mesti agak macam kena bersabar lah kan. Kita sebagai peniaga kecil ke sederhana ke besar, kita kena bersabar. Setiap apa benda yang Allah buat tu, semua benda ada hikmah. Mungkin Allah nak bagi pengajaran untuk umat Islam supaya lebihkan buat amalan-amalan yang baik untuk mendapatkan pahala. Contohnya kalau kita berniaga, kita memberikan sedekah. Kalau ada baki lebih, contoh ada baki lebih untuk orang tu macam 20 sen, kita halalkan. Itu saja daripada saya rasa pun dah agak panjang untuk saya tanya lagi soalan. Ada banyak lagi soalan tapi saya rasa dah agak panjang. So takat sini saja. Terima kasih Hadi kerana dapat meluangkan masa Hadi dengan saya untuk bercerita tentang sedikit tentang perniagaan Yontafu Hadi. Okay, terima kasih Hadi.